On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Kalau Datuk Maslan ada pantun, saya pun ada pantun kat pagi ni. Kan? Good morning, selamat pagi. Mai pejabat UMNO menyerok kopi dan pizza. Tu dia. Kami nak sembang santai pada hari ni. Kami semualah. Kita semualah nak sembang santai hari ni. Bincang apa kabinet baru untuk Malaysia. Tu dia. Kan, 9 hari bulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Umum, kabinet, senarai kabinet. Lepas tu 10 hari bulan angkat sumpah. Kira memang topik semasa yang paling hangat lah ni. Betul. Kan, walaupun Kedah memang hangat, Tekoma pun duk bergugur-guguran bunga dia, tapi yang pasal kabinet baru ni lagi hangat. Jadi bila saya sampai di kat pejabat UMNO, inilah rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dah ada pada hari ni, tak lain tak bukan Dr. Zaki Zamani bin Abdul Rashid, Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Kedah, Cik Saudara Amirul Zafran bin Saiful Amir, Ahli Parlimen Belia Malaysia. Orang muda, tokoh muda kita. Belia. Kan? Belia, masih belia. Masih belia. Tapi nampak macam bapa orang juga lah. Kan? Dan tak lupa juga Mizi, bersama-sama dengan kita, Muhammad Tarmizi bin Abdul Rahim, Ahli Jawatankuasa Pertubuhan Patriotik Kibar Malaysia. Ya, saya. Ui, hebat ni, no? Tapi memang nampak hampa pun memang patriotik gila ni, kan? Jadi tokoh-tokoh yang bersama dengan kita pada hari ini, dan topik hangat nak sembang sambil menyerok kopi. Bukan menyerok dah ni, tengah hari dah ni, no? Patut mereka bagi berat sikit. Kalau dulu Hayazi kata spera je kan, dengan kopi. Oh lah ni ada pizza hari ni. Okey, Alhamdulillah. So nak tanya, kabinet baru yang telah dilantik, dan kita bagi UMNO Negeri Kedah ni ucapkan tahniah lah kepada seramai berapa orang, 32 orang menteri, YB menteri, dan 38 YB Timbalan Menteri. Kalau nak banding dengan zaman kabinet 22 bulan, kabinet 22 bulan dulu ni, menteri 27 orang, Timbalan Menteri 26 orang. Jadi ke mana hala tuju kabinet baru ni, dan mengapa begitu, dan apakah yang mereka nak buat untuk Malaysia ni. Mungkin Dr. Zaki lah kot boleh bagi pandangan sikit, no? Okey. Terima kasih YB Sabrina, Datuk Sabrina. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebelum nak jawab pertanyaan tu, sebenarnya saya nak bawa satu kisah cerita sikit lah. Bagaimana seorang ni, bekas dia seorang ahli politik lah, di bawah pentadbiran Tony Blair dulu lah. Masa Tony Blair jadi Perdana Menteri Britain, beliau kata menang pilihan raya tu mula-mula tu adalah tugas yang kedua paling susah di dunia. Dan tugas yang paling susah di dunia yang pertama tu adalah mentadbir sebuah kerajaan. Jadi dia kata, buat kerja yang kedua paling susah di dunia untuk nak menang, dan untuk buat kerja yang paling susah di dunia yang pertama. Jadi itu ya, bila kita kata berkaitan kabinet dan mentadbir kerajaan ni, itulah apa yang kita boleh nampak lah, satu tugas yang cukup berat bagi satu kabinet yang baru dibentuk, terutama yang dibentuk di, bukan kata ni, di tengah suku Penggal ni, no? Suku Penggal lebih kurang lah lepas PRU yang ke-14. Jadi YB Datuk, sebenarnya saya suka nak buat perbandingan lah sedikit, no? Dengan kabinet BN, kabinet PH, dan kabinet yang sekarang ni, Perikatan Nasional ni. Yang paling utama yang saya nampak adalah hala tuju tu ke mana yang nak dibawa oleh Perikatan Nasional. Sebab kalau masa zaman BN dulu, sebenarnya kita ada satu best practice lah bagi saya. Best practice bagaimana kita nak buat satu sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat, no? Dia ada, macam Datuk Najib dulu sebagai Perdana Menteri telah buat macam-macam lah. Nak memastikan dasar tu, saya yakin setiap kerajaan akan buat dasar yang terbaik. Tetapi dasar-dasar di setiap kementerian ni macam mana akan sampai terus kepada rakyat, no? Kalau zaman Datuk Najib dulu, kita ada sebelum tu saya nak cerita sikit berkenaan sistem penyampaian ni. Sebenarnya best practice ni sebenarnya dia ada satu bidang ilmu baru, Dia adalah dia panggil deliverology.
Maksudnya macam mana sebuah kerajaan tu boleh menyampaikan sistem perkhidmatan terbaik kepada rakyat. No? Dan orang yang pioneer ni adalah Sir Michael Barber. No? Dia tulis dalam bukunya How to Run a Government. Dia kata dia ni pernah bekerja di bawah ni lah, Tony Blair lah zaman tu. No? Dan dia dipanggil PMDU, Prime Minister Delivery Unit. Dan saya rasa dari situlah Datuk Seri Najib dapat istilah pemandu tu. PMDU, pemandu tu. So sebenarnya di Britain dia panggil Prime Minister Delivery Unit, dan dia telah buat kaedah-kaedah macam mana kita nak sampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jadi Datuk Najib dia buat masa tu, dia buat tu yang kita ada NKRA tu, New Key Results Area, kita ada matlamat-matlamat, kita ada nak kurangkan jenayah kan, nak perbaiki sistem pendidikan, lepas tu nak kurangkan kos sara hidup. Jadi semua ni perkara ni, dan tu yang hasilnya Klinik Satu Malaysia, terhasilnya UTC kan, unit transformasi. Jadi kita ada secara keseluruhan dia panggil Government Transformation Program, GTP. Kan, jadi kita nampak setiap perkara tu nampak solid. Jelas kan. Dia tak loose macam zaman BN yang dulu pun. Zaman BN tu kita kata wawasan 2020 tahun 1991. Tapi dia masih loose. Dia kata masyarakat penyayang, masyarakat sains dan sebagainya. Jadi dia tak. Jadi sampai sekarang 2020 kita masih tak nampak apa yang kita dapat. Kan. Jadi bila zaman Datuk Seri Najib, dia clear, KPI dia clear. Dia fokus. Datuk Seri Idris Jalil jadi CEO, pemandu, dan dia set semua. Tan Sri Kor Sukun, tak silap saya masa tu jadi kementerian di bawah JPM yang mantau semua KPI ni. Maksudnya Dr. Zaki boleh juga kalau kita katakan berapa besar pun pentadbiran persekutuan tu, berapa menteri, berapa timbalan menteri, tapi kalau delivery sistemnya, sistem penyampaiannya tak bagus, tak kena, tak efektif, bottom line dia rakyat juga akan sengsara. Betul. Kan? Sama jugalah yang kita nak kata ni. Terima kasih Dr. Zaki. 22 tahun ni. 22 tahun tu hak yang 22 tahun saya nak habang kata kita ada kerajaan hak yang masa pemerintahan 22 tahun, lepas tu ada sepenggai, 2 penggai, 3 penggai, sampailah hak paling suku penggai ataupun 22 bulan. Hak paling pendek lah kan, kerajaan persekutuan yang paling pendek. Kan, jadi kok mana pun besar ke lama ke, tapi kalau tadi macam Dr. Zaki kata sistem penyampaian dia tak bagus lah apa semua. Dan bila kita tengok banding-banding ni daripada 2 tahun sepenggai ni, 3 penggai dan sebagainya, 22 bulan ni kerosakan hak yang kita nampak ni. Itu yang bila delivery system tak elok semua, hak yang bottom line dah rakyat. Betul tak? Bottom line dia apa-apa pun rakyat. 22 bulan duration yang paling singkat, tapi bottom line dia rakyat kita ni lah. Betul. Kita kan sengsara. Rosaknya tu, sakitnya tu. Allah kan. Kedah ni kita tak mau cerita lah, tapi keseluruhan satu Malaysia ni memang tengah sakit, tenat dan betul-betul rosak. Kan? Jadi ada juga ditanya, kenapa bila diumum tu tak ada TPM ni? Tak ada TPM, tiba-tiba ada 4 menteri kanan ni. Siapa boleh bagi pandangan tak ada TPM? Wabi Sab. Sebelum tu kan, yang doktor cakap tu kan, daripada penyampaian tu kan, doktor rasa Pakatan Harapan sebelum ni, dia sampai dah apa yang dia nak buat. Okey dah. Betul. Yang tu. Sebenarnya itu saya nak sentuh kat sikit dari situ, sebab okey dah, sebenarnya masalah Pakatan Harapan hari tu ni tak ada dasar pun. Betul tak? Jadi bila tak ada dasar, tak nampak hala tuju, macam mana nak sampaikan kepada rakyat? Jadi kita tak nampak. Yang kita nampak duk ulang-ulang 1MDB, hutang duk ulang kleptokrasi, duk ulang hutang. Jadi itu je. Jadi fokus depa yang tu. Jadi setiap kementerian duk cakap pasal benda tu. Lepas tu salah pada pemerintah dulu. Pemimpin dulu. Selama 22 bulan. Kalau macam tu cara pentadbiran sampai pihak 2016 pun duk bawa isu NDB, saya rasa tak selesai masalah rakyat. Betul. Kan? Jadi saya rasa salah satu faktor yang rakyat jadi macam ni, meluat ni macam ni lah, sebab dia tak nampak. Tak usah bercakap bab penyampaian perkhidmatan, kita bercakap berkenaan dengan dasar tu sendirilah. Dasar pun dah tak jelas. Kan, di mana nak bawa ni? Masih lagi dengan kereta nasional ketiga lah. Kan, benda-benda yang Pimai yang 80-an lah. Pimai tentu ke? Tentu 80-an kita dah buat dah semua benda tu, dan kita tahu dah benda tu tak setakat yang kita tahu lah. Kereta nasional setakat mana kan. Sekarang ni dah global lah. Kita tak ada sampai nak perlu satu setiap negara kena ada kereta nasional. Jadi
Dari dasar, isu dasar, sebab tu saya penting, saya nampak Perikatan Nasional Kabinet kena pentingkan dasar, hala tu nak dibawa ke mana, dan sistem penyampaian perkhidmatan mesti yang the best practice lah in the world, the best practice. Kan? Maksud kita duduk BN elok semua dengan KPS sebagainya, kita masuk ke PH, dia tak ada dah benda tu, hilang habis dah. Kan? Benda tu dah set up dengan kakitangan kerajaan, dengan NBOS-nya, National Blue Ocean Strategy. Dia ada measurement. Ya. Dia boleh measure. Tapi yang 22 bulan ni kita tak boleh measure langsung. Betul. Tak nampak langsung kayu ukur tu. Nak ukur macam mana? Kan? Tak nampak langsung. Jadi ada nak tambah Amirul ke Mizi nak tambah. Kan, dari segi kabinet yang baru bentuk ni kan, kalau nak compare dengan kabinet lain ke, lepas tu ada pula kata Tan Sri Muhyiddin kembalikan kerajaan kleptokrasi ni, kleptokrat kan, kleptokrasi ya, seperti yang telah didebatkan oleh bekas menteri kita kan, kleptokrasi bukan demokrasi kan. jadi orang muda macam mana? Jadi jadi sebelum kita nak pergi ke kleptokrasi itu, saya nak bagi tahu kat orang muda lah yang mana yang tak tahu ni, kleptokrasi itu kerajaan yang penuh dengan orang yang ada rasuah. Ambil rasuah, pemimpin yang korup lah, kita kira senang, kita kira cerita. Tapi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ni, kita tak semua yang ada kir mahkamah yang tengah berjalan, sedang berjalan ataupun baru dituduh, semua tak ada dalam kabinet, Timbalan Menteri, semua tak ada. Kira okey lah, bagus lah. Kira okey lah. Dan semuanya lepas daripada tapisan PDRM, lepas daripada tapisan PDRM, IFRM yang kita tengok lah menteri dan Timbalan Menteri yang ni kan. Okay. Dan yang menariknya, dalam kabinet ni juga ada 2 teknokrat dan orang profesional yang terlibat dalam kabinet tu. Bukan ahli politik saja. Ada 2 orang menteri bukan ahli politik dan merupakan orang teknokrat yang berpengalaman, yang berilmu, yang memang hebat, tokoh di Malaysia ni. Contoh Menteri Agama sendiri, memang kita tak nafikan dia merupakan bekas mufti wilayah. Pendiri Persekutuan, maksudnya memang dia berpengalaman di bidang hal agama. Ada macam ni Menteri Kewangan. Menteri Kewangan. Bekas CIMB CEO CIMB Tengku Zafrul. Tengku Abdul Aziz, pakar perbankan. Dia memang itulah ada juga soalan-soalan masa lepas dia angkat sumpah tu kan, ada soalan tanya, you are bankers, you are not the politicians, why how that you want to give a focus to this cakap orang putih pula aku kan. Cakap macam mana, sebab tu interview tu orang putih kan, cakap macam mana nak bagi fokus sebagai Menteri Kewangan ni nanti ni kan. So kita tengok dia tu dari segi dia nak fix the economy. The problem apa? Tengok aku pun nak cakap orang putih ni. Tak nak hapak kata ni apa? Kawan kita Waman. Tadi pergi Penang lah. Kami tunggu lama. Allah. Kawan kita baru sampai. Lagi seorang tokoh muda kita tu, Cik Nizam, itu Cik Hayazi, bekas pegawai belia dulu ni. Dan sekarang pun masih belia, dan sekarang juga ketua pemuda bahagian Kubang Pasu. Ni kami baru mula. Sambil-sambil menyerok pizza dengan kopi. Kami kira tu kata panas-panas cuaca di Kedah ni. Panas lagi yang topik kabinet baru ni. Sampai duk kata kabinet siap dah, awak mertun duk bunyi. Ada agak kan? Tu yang kami ni apa, bila Dr. Zaki pun ada, ni orang muda ada, dan you pun main bagus ingat lah ni kita duk cakap tadi ada sentuh sikit pasal kleptokrasi. Katanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membawa balik kerajaan kleptokrasi di dalam kabinet baru. Kan? Lepas tu kita tengok ada pula 2 orang yang bukan ahli politik dilantik, iaitu 2 orang tokoh yang memang seorang lagi teknokrat dalam bidang ekonomi kan, seorang bankers, experience, memang knowledgeable dan sebagainya. Dan bila tadi saya ada sebut juga, bila ditanya selepas angkat sumpah tu apa fokus dia dan untuk fix the economy Malaysia dan nak regain the confidence orang luar dan juga dalam untuk selesaikan masalah ekonomi ni dan sebagainya kan. Dan mungkin Hayazi boleh tambah sikit berkenaan dengan
berkenaan dengan kerajaan baru ni, kabinet baru kita ni. Pasal apa mai lewat. Mengenai ikan puyuh. Ikan puyuh lah ni, musim lah ni. Puyuh dengan sepat. Dan bab puyuh ni kita tengoklah puyuhan dok rendam buku duduk timur lah ni. Hang cakap dekat sikit dengan mikrofon. Tak apa, tak payah pegang mic pun tak apa kot, suara saya clear kot. Saya pasal tengok ada pizza dengan kari pap ni pun rasa macam Tapi seronok ni bukan Spera kan? kecewa, tu kecewa. Yang tu favourite tu lah. Dan bagus juga topik ni bila kita main duk bersembang pada tengah-tengah hari ni, sewaktu orang duk lah ni kira orang duk santai lah ni kan. Dan saya nak ucapkan terlebih dahulu pada Datuk Sap dan juga tim media Kedah lah, saya nak ucap tahniah lah sebab kita meneruskan program seumpama ini. Kadang-kadang orang beranggapan bahawa bila dah beralih kerajaan ni kita program ni jadilah. Saya rasa biar kita teruskan dan supaya program ni tak ada titik noktah dia sampai bila-bila kita terus. Tanya hati bab Itulah bila tukar kerajaan hang ni mudah lupa. Orang straight to the point tu, orang tanya pasal kabinet baru kan. Dia lain macam sikit cakap ni kan. Dan saya nak ucap tahniah lah kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri apabila beliau tengok daripada segi kesinambungan lah, dan ada juga bila kita tengok daripada segi kalau bahasa kita ni puak lah puak yang sebelah sana dan juga puak yang mentadbir kerajaan pada masa kini mungkin tak ada keserasian ataupun sana dia kata benda ni tak bagus tadi. Tapi saya fikirkan bahawa kabinet yang baru angkat sumpah kemarin ini merupakan satu kesinambungan yang agak bagus lah. Dia ada kepimpinan lama, ada kepimpinan baru dan ada juga profesional yang dilantik. 2 orang kalau tak silap. Salah seorangnya mufti wilayah persekutuan, mungkin fokus daripada segi keagamaan. Dan kita lihat banyaklah terutamanya muka-muka lama ni yang secara tidak langsungnya dapat membantu kepimpinan Malaysia lah. Sebab berdasarkan pengalamannya, kalau kita lihat mungkin ada orang duk tanya pasal apa jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak ditunjukkan. Mungkinlah ada satu, tak tahulah, mungkin ada benda-benda yang tak sepatutnya Tan Sri simpan, dia perlu simpan lah, belum diumumkan. Dan kita harapkan juga supaya kabinet yang baru ditubuhkan ni dia boleh terus sampai ke PRU ke-15. Sebab apa, kalau duk buat sekerak-sekerak jalan ni dia merencatkan proses pembangunan lah. Sebab setiap kementerian ni dia ada visi dia ada misi dia. Kalau mai sat-sat nak tukar kerajaan, saya rasa benda ni. Dan sebelum ni kita bercakap juga, kita dengar juga desas-desus yang duk kata pintu belakang lah dan sebagainya. Perlakuan benda ni saya rasa dah. Sebabnya kalau kita tengok ni runtuhnya pentadbiran sebelum ini yang diteragi oleh Yang Amat Bahagia Tun sendiri. Dia yang letak jawatan dan mengakibatkan kerajaan tu runtuh. Kemudian barulah perbincangan secara serius berlaku di sini. Sebelum ni saya rasa rumah tak ada lah kot, baru kita nak orang duk kata masuk pintu belakang. Benda ni rumah pun tak ada, nak masuk pintu kot mana. Yang tu lah mungkinlah pandangan awal daripada saya sebelum kena yang kopi ni macam tu. Tu kalau kena pizza cakap orang putih terus kan. Tu betul tadi Hayazi kata tu kan. Dan saya nak highlight balik yang kata bila kementerian hak baru, kabinet baru ni ada dibesarkan dari segi jumlah menteri, timbalan menterinya ditambah kan. Ada sampai kata satu kementerian tu dipecah 3, ada yang dihapuskan kementeriannya, ada yang digabungkan dan sebagainya. Katanya hanyalah untuk mengisi keperluan parti politik. Maksudnya bila ada perikatan nasional ni, keperluan antara parti untuk meletakkan tokoh-tokoh depa atau pemimpin-pemimpin depa untuk mengisi menteri dan juga timbalan menteri. Sebab tu kena perbanyakan, perbesakan. Tapi depa tak baca yang kerosakan 22 tahun yang depa buat tu 22 bulan. 22 bulan. Sebab saya macam tak percaya tau kerajaan 22 bulan ni. Suku Penggai. Jadi kerajaan. Di kerajaan. Kerajaan yang begini singkat dalam sejarah. Ya Allah, awaklah tak 2 bulan saja. Kan? Kerajaan 22 bulan ni kerosakan, kesakitan pada rakyat ni terlampau teruk. Itu yang sebabnya saya rasa yang perlu ubah suai struktur
pentadbiran tu sendiri? Ada apa-apa yang anak muda Lebih nak komen? sebelum tu dia kata kerajaan ni bukan kerajaan sepenggal ataupun kerajaan 22 bulan, dia panggil kerajaan suku. Suku Penggal. Suku Penggal. Suku Penggal. Adalah Pakatan Harapan pun menteri dia pun suku-suku. Patut dulu pun kita dulu tak tengok TV3. Dulu kita Tiga TV3 suku banyak tak orang. tengok. TV3 pun kita kata Tiga kita suku. TV3 suku. Tiga suku. Saya tak tengok TV3. Lepas angkat lepas jatuh tu terus buka TV3. Hari-hari duk tengok. Lah ni kan. Dia macam mana ni? Saya duk tengok ni pandangan saya. Dah main lama cakap banyak orang. Tak apa. Lepas aku nak kena pegang mic. Memang Tak, cakap banyak. Kita duk tengok bila orang mau bertikaikan bahawa bilangan jawatan yang diwujudkan oleh Tan Sri Perdana Menteri pada masa kini terlalu besar, dan besar pun tak besar mana, hanya lebih sikit. Satu ataupun sebelum ni satu kementerian ada seorang menteri, kemudian seorang timbalan. Lah ni ada juga kementerian yang ada dua timbalan menteri. Dan kita lihat betul seperti mana Datuk Sap kata tadi, itu betul. Sebab kita tengok kerosakan yang diwujudkan 22 bulan ini, kita rasakan agak teruk, agak kritikal. Bukan agak, memang saya duk berlapik lah juga. Boleh kata lah Memang teruk. sebab kita tengok bukan senang kita nak menampung dan nak memperbaiki kerosakan tu. Sebab tu dengan masa yang singkat, kita fikirkan nak pilihan raya pula untuk pilihan raya 15 mungkin 3 tahun. Kita rasa mungkin 3 tahun. Tetapi nak baiki daripada segi kerosakan, nak menampung daripada segi hutang negara, nak memulihkan terutamanya institusi untuk orang Melayu tambuh haji, itu juga agak penting. Sebab jualan aset yang berlaku sebelum ini berluasa. Jadi mungkinlah Tan Sri Perdana Menteri memerlukan barisan kabinet yang cukup berwibawa. Kalau tak cukup orang, dia kena tambah orang. Bukan sekadar nak memenuhi kehendak ataupun perjawatan daripada segi parti, tak, saya fikirkan. Sebab kalau kita tengok, dia bukan bagi jawatan kabinet itu kepada barisan kepimpinan kanan parti, tak. Dia melihat dan juga fokus yang pertama daripada segi orang yang berintegriti. Sebab apa? Dia ada tapisan daripada SPRM, daripada PDRM, kemudian baru dia lantik. Saya rasa benda ni satu benda yang baru, senario yang baru. Mungkin senario ni tak dilaksanakan sewaktu Perdana Menteri yang menjawat jawatan 22 tahun yang lalu. Tapi pada masa kini, benda ni kita tengok, mungkinlah bagi kita rasa benda ni benda baru. Tetapi benda baru ni lah yang akan membuahkan hasil yang sewajarnya. Jadi kita ucapkan syabas dan tahniah. Bukan kita nak bodek Perdana Menteri daripada bersatu, tak. Tetapi daripada segi tindakan, gerakan, susunan atur yang dijalankan oleh Perdana Menteri, itu kita boleh respect lah. Dan kita boleh macam ni lah. Dia buat benda ni semua, walaupun ada orang cakap komposisi tak kena, kan. Ada Kedah seorang je okey. Seorang kan. Timbalan. Kelantan sampai 8 orang kan. Ni tapi saya rasa mungkin PM 8 dia tengok daripada segi potensial orang untuk nak menyelesaikan masalah yang teruknya Pakatan Harapan buat. Tapi setuju tak dengan saya? Tapi kan Cik Nizam, setuju tak dengan saya bahawa bilangan ataupun struktur yang pentadbiran yang telah siap kabinet baru kita ni sebenarnya dia lebih berfokus. Dia lebih berfokus dan menyusun mengikut keberkesanan berkenaan dengan kerosakan 22 bulan tu. Cuba tanya geng kan? muda ni. Orang macam orang muda. Okey. Orang muda kita tengok dalam kabinet baru ni, Baik. menteri dengan timbalan menteri tak ramai orang muda. Tak losong. Tak ramai orang muda. Betul tak Cik Aziz? Tak ramai. Tak ada yang bawah 40-an, tak ada. Ada timbalan menteri seorang bawah 40, 33 kawan nampak Wan Faisal. Dan menteri tak ada yang bawah 40 kan. Jadi macam mana rasa hampa sebagai orang muda kan bila kabinet begini dilantik, dibentuk? Dia sebenarnya kalau ada orang muda sekalipun yang berusia 25 tahun macam kawan tu seorang tu pun bekas menteri kita dululah, menteri belia dan sukan dulu ni. Menteri lompat pagak. Syed Saddiq kita. Menteri lompat pagak. Selama 22 bulan apa aja dia buat untuk belia? Tak ada apa-apa, banyak kerosakan sahaja sebenarnya. Apabila kita lihat, apabila
YB menteri sendiri dia lebih mengutamakan puak-puak dia yang seperti YPC dan sebagainya dan mengetepikan daripada segi majlis beliau dan sebagainya. Dan yang paling best sekali dalam majlis perundingan beliau kebangsaan yang berlangsung di IYC, Presiden MBN sendiri mengatakan bahawa menteri ini lebihkan lagi kepada puak-puak YPC ni daripada nak dibandingkan dengan depa. Maksudnya menteri ni pun walaupun umur 25, maksudnya dia tak tahulah apa beliau ni ada yang ni juga, ada yang ni juga, yang ni juga dan sebagainya. Bukannya berfokuskan kepada satu tu saja. Dan sepanjang 22 bulan dia perintah pun 3 pencapaian saja dia buat. Oh, ada enggak pencapaian? Ada, tapi pencapaian itu bukan pencapaian yang merosakkan. maksudnya pencapaian bukan pencapaian yang bagus lah. Pencapaian yang 3 pencapaian tu apa dia? Nak tahu agak ni. tak tahu. Apa yang pertama yang dia buat umumkan kata yang pelajar mahasiswa praktikal dekat institusi kerajaan akan dapat 900 bulan. Yang bestnya 900 bulan. Saya sendiri pun sedang berpraktikal sekarang. Tapi tak dapat pun 900 bulan. Sembang lah, Tu sembang. yang menariknya. Maksudnya saya sendiri merasai benda tu. Dia pun buat live sembang juga. Dia ni sembang je. Sembang sajalah. Itu sembang yang pertama. Yang kedua Yang kedua pencapaian best dia menteri segala menteri. Maksudnya kalau ni masalah dia pi dulu. Contoh mahasiswa ni kata umur okey ni masalah dia pi dulu. Maksudnya dia mendahului menteri yang lain. Tu yang best ni. Contoh kalau saya kata okey hari ni kat rumah saya ayak tak ada, dia pula pi kata bagus hari ni saya akan pi selesaikan masalah ayak dia apa semua. Maksud bukan menteri bahagian bidang dia lah. Berkebolehan. Dia berkebolehan. Tapi terlalu pantas lah. Pantas sebab dia terlalu muda. Semua kolam nak ambil ni. Nombor 3 pula. Nombor 3 ni pencapaian dia apabila dia cakap kata dia yang program yang dia buat tu Malaysia Future Leader School. MFLS. Dah ganti PLKN tu. Nak ganti PLKN, BTN sebagainya. Tapi tak buat. Tak Ada buat. Jalan-jalan tapi bukan bersifat menyeluruh. Maksudnya orang tertentu je dapat. Kekesanan dia tu tak ada lah. Saya nak tambah sikit. Sebabnya kalau kita lihat sebab kita jangan kata bekas lagi. Boleh masuk beliau ni. Sebab kita tengok menteri beliau, kita tengoklah Kementerian Belia dan Sukan ni dia mencakupi hampir 60% daripada penduduk Malaysia ni. Sebenarnya yang nak kena fokus dan juga jaga. Tapi saya fikirkan memang bila sebut menteri belia tak semestinya ditempatkan di situ orang muda. Dia kena tengok orang yang berpengalaman. Macam doktor sendiri bukan saya nak jet dia lah. Dia pun cukup lama di dalam NGO beliau ni. Sebab kalau kita tengok yang tiba-tiba main macam bidang terjun dia tak boleh nak menjiwai. Tak boleh. Sebab dia kena ada juga latar belakang daripada NGO. Peserta belia betul. Sebab bila main saja buat YPC macam Mirul kata tadi. Buat YPC apa hala tujuannya. Kemudian di dalam Kementerian Belia sendiri ditempatkan juga perjawatan daripada segi jawatan politik. Seperti I-League pegawai penyalur sukan ditempatkan di setiap negeri di dalam Jabatan Belia dan Sukan ini untuk apa? Mungkinlah ada keanggotaan daripada segi armada yang tak ada kerja, mungkin kita letak situ. Jadi suruhlah majlis sukan negeri ke majlis sukan mana bayar gaji dia. Jadi apa keperluan? Adakah benda ini nak menidakkan keupayaan pegawai-pegawai Belia itu sendiri? Apabila ditempatkan, saya fikirkan tidak, benda ni tak sepatutnya berlaku lah. Sebab kita kenapa geng-geng orang muda sampai pecah ovari apa semua tu? Sonok dengan dia. Sebab dia saya tak nafikan dia memang handsome lah. Tapi handsome kalau setakat lompat pagar tisu koyak tak lompat tak comel. Comel. Mesti nak tambah apa-apa. Untuk yang Kementerian Belia dan Sukan tu bagi yang dia buat kerosakan paling besar bila dia tutup Y Center. Ni hampa ni memang nampak rosak je dekat Syed Saddiq ni. Y Center dengan yang latest ni, yang terbaru ni dia buat penutupan untuk pejabat belia yang setiap ibu negeri. Al-Ustaz tutup dah. Pejabat belia Al-Ustaz tutup dah. Jadi yang Y Center ni dia satu pusat yang Datuk Seri Najib dah buat untuk semua orang budak-budak belia boleh main PS4, ada chess, ada dam, ada gym, ada cyber cafe. Dia tutup katanya nak jimat, konsep jimat cermat. Nak berjimat, takat jimat 2.5 juta. Kalau dia kata
Kalau dia kata dulu nak buat, dia ada 10 juta nak buat e-sport lah sebagainya apa semua, tapi sebenarnya dia telah merencatkan pembangunan belia tu sendiri dengan menutup pusat-pusat belia, pusat-pusat sukan dan sebagainya. Itu yang kita nampak Jadi bila ditutup pejabat belia sukan daerah Kota Stark, yang paling banyak pertubuhan belia kat Alor Stark pertubuhan dalam proses yang pertubuhan belia paling ramai di Alor Stark, kerajaan baru di Alor Stark. So dia macam dia punya matlamat dia nak merencatkan pertubuhan belia dekat Alor Stark ni. Okey, ni ada yang live Facebooker kita ni tanya ni. Pasal apa kabinet tidak ada wakil langsung daripada ahli parlimen UMNO Kedah muhasabah diri tengok. Jadi doktor nak jawab macam mana, nak bagi pandangan macam mana? Pertama sekali kita kena faham lah, pelantikan Menteri Kabinet ni adalah kuasa penuh Perdana Menteri. Perdana Menteri dia tak boleh lantik berdasarkan semata-mata negeri ke parti kalau nak kira lah. Tapi saya nampak Tan Sri Muhyiddin telah mencuba sehabis baik lah. Dia nak menyeimbangkan dari segi perwakilan parti, perwakilan wilayah kan. Jadi perwakilan tu dia kena seimbang dan sebagainya. Jadi saya rasa beliau ada perkiraan beliau sendirilah yang menyebabkan beliau tak ramai dari Kedah lah. Dan mungkin saya tengok keseluruhannya pun pemilihan ahli parlimen dari Kedah pun agak terhad lah untuk beliau pilih tu kan. Jadi mungkin tak tahulah, untuk masa depan mungkin ada lagi, kita tak tahu kan. Jadi untuk orang Kedah, bagi saya lah kan, memang kita kecewa sikit lah ada satu pos Timbalan Menteri, tapi bagi saya kabinet Perikatan Nasional adalah kabinet kita untuk berlapang dada. Betul. Kan, kabinet yang semua kena berlapang dada sebab kerajaan yang ditubuhkan pun secara mengejut kan. Tetapi halal. Lebih halal lah kan? Ya, halal. Sebab kan? Semua mandat rakyat. Datuk Seri Utama Mak Hassan kata, dia kata buah luruh. Kan, buah luruh takkan kita nak tengok, dia kata kita makan lah. Kita makan ramai kan. Tapi kalau buah tapi kalau buah luruh pun kan tak elok matang kan. Buah luruh pun tak elok matang pun makan pun tak sedap juga kan. Kita ni kalau Kedah ni kita buat perumpamaan durian. Durian hak bagus ni, musang king ke duri hitam semua kan. Kalau kita kait dia bagi luruh, kalau kita jolok dia bagi luruh, sila nak makan kan. Lah ni kita relax. Si Agil beritahu kata slow, steady, relax, cool kan. InsyaAllah nak selesai dah Kedah ni. Janji durian tu halal dari segi perlembagaan dan yang di Pertuan Agong pun halal. Durian pun tak ada. Salah contoh halal lah. Kan? Bukan kata yang pintu belakang ni depan abang kata tak halal lah. Betul. Kan? Dia pun duk sebut-sebut kan pintu belakang kan. Tu yang macam tadi Hazi kata lah, rumah pun tak ada. Dah hampa nak cakap pasal pintu pasal apa? Dia bagi pendapat saya macam pintu belakang ke kajian minoriti ke, dia ni experti Pakatan Harapan. Dia suka terbitkan istilah-istilah yang kita tak faham. Jadi kita pula nak kena pergi defend istilah-istilah tu. Kajian pintu belakang, kajian minoriti. Sejak bila pula perbagai kita boleh bagi kebenaran untuk nak buat kajian minoriti? Jadi itu memang SPT mereka lah. Macam ni pun daripada hari di pembangkang 10 bulan, 10 hari, 15 hari. Yelah, dah biasa jadi pembangkang kan. Dah biasa jadi pembangkang, duk buat propa je. Bila jadi kerajaan pun duk buat propa jugalah. Duk buat apa perangai pembangkang tu saja. Mereka cuba nak cetuskan satu persepsi. Tadi duduk sana merata. Untuk timbulkan persepsi yang jahat kepada kerajaan baru ni kan, supaya tutup depa punya kesalahan, kerosakan yang dibuat. Dia nak alih perhatian lah. Alih perhatian betul. Sebenarnya yang terbaru ni kalau tengok kempen-kempen depa ni, depa letak PMR kan, Pertahan Mandat Rakyat. Jadi depa dah bawa isu ni. Lah ni semua tema-tema kempen semua PMR, Pertahan Mandat Rakyat. Tapi kalau nak dikira balik, semua yang ahli parlimen yang masuk dalam kabinet semua dapat mandat rakyat. Kan? Semua menang di kawasan. Kenapa mereka kata hanya depa saja yang dapat mandat rakyat? Orang-orang lain semua menang. Takkan jadi ahli parlimen tu kan semua kita letak di senator lah. Senator pun orang je kan. Jadi lagi satu saya tengok Pakatan Harapan ni, depa cuba nak ambil balik hati rakyat yang 22 tahun bulan sama saya sama macam saya kan, tak boleh menerima terlalu pendek kerajaan mereka. 22 bulan kan, suku kan. Jadi kepala depa pun jadi suku lah. Betul. Jadi sebenarnya depa nak ambil balik pengaruh rakyat tu. Jadi dia sebutlah mandat. Betul. Padahal sebenarnya kerajaan Malaysia ni ditubuhkan bila parti-parti tu semua mendapat majoriti dalam parlimen. Betul. Kan? Dapat parlimen.
Jadi sekarang ni depa dah tak ada yang dulu kalau kita dapat dulu depa dah hilang majority. Kan? Dan sekarang ni Perikatan Nasional pula yang dapat majority dalam parlimen. Tapi mandat setiap ahli parlimen yang menang tu dia mandat daripada rakyat. Masa masing-masing. Rakyat kawasan tu bagi mandat. Tapi depa menang ni setuju tak kalau kita kata depa ni menang atas dasar kekuatan depa memfitnah. Dan telah meletakkan satu janji yang sebegitu rupa kepada pengundi-pengundi masa PRU yang ke-14 kan, betul tak? Betul. Jadi saya nak ni balik pasal kerosakan tadi tu. Kerosakan dan kesakitan yang kita dah kita hadap 22 bulan kan. Dan bila Menteri Ekonomi di interview, dia kata I need to fix the economy and then I need to regain the trust, the confidence. Datuk Seraya, hari ni kita cakap orang putih sikit sebab hari ni ada pizza. Kan? So seriusnya bila dia dapat dilantik sebagai Menteri Ekonomi, seorang teknokrat, seorang knowledgeable, seorang expert dalam ekonomi ni, sebab ekonomi is about kan, orang putih ke pizza orang tahu tak kan, people behavior, market reacts, apa semua ni kan. So dia nak tunjukkan bahawa challenge yang dia nak facing untuk menyelesaikan kerosakan tadi tu sangat teruk, sangat besar challenge dia tu kan, sangat besar challenge dia tu. Jadi kerosakan ni kita tengok macam mana yang ke depan ni menteri-menteri nak face ni, timbalan menteri nak face ni, kerosakan yang 22 bulan ni macam mana? Pendapat. Kalau dulu lah kita tengok, beralih kepada dulu 22, pasal duk sebut 22 kerap kan. 22 tahun dah dulu kita ada seorang Perdana Menteri yang cukup hebat. Hebatnya sebab ditunjangi oleh UMNO yang ada di belakang dia tu. Kemudian dibantu dan bersama-sama kita pada ketika itu adalah Barisan Nasional. Kemudian lah ni dia bersama dengan Pakatan Harapan 22 bulan. Bila 22 bulan, dulu hebatnya 22 tahun, mai 22 bulan ni agak hebat juga. Hebat dengan barisan kepimpinan yang ada bersama beliau di dalam memfitnah dan juga memburuk serta tak tahulah bagi mohong pada rakyat. Dan juga mencanang bahawa 60 tahun lebih ni UMNO duk kena rakyat ni. Macam-macam UMNO tak elok bila berpegang 22 bulan ni apa duk kerja cari salah kerajaan terdahulu. Saat yang ni semua sebelum ni tak kena. Tapi bila berlaku benda ni, kerja mereka pun terabai, ekonomi pun makin jatuh, makin merudum dan sebagainya. Kementerian tak kena, kementerian ni tak kena, nak buat kita terbang lah. Negara-negara maju yang terlalu maju pun tak ada kita terbang, mimpikan bahawa nak ada kita terbang dan sebagainya. Kemudian apabila benda ni banyak kita kata cerita karut lah, berlaku cerita karut ni banyak sangat, kementerian ni pun jadi terabai, hanya mungkin mengharapkan kepada PTD kepada KSU dan juga pentadbir kementerian tu saja buat kerja. Kemudian apabila teruknya jadi ni, saya rasa nak buat baik pulih ni dengan ada kabinet yang baru ni mungkin memerlukan masa. Jadi kita bagi peluang kepada mereka ni, seperti mana yang digambarkan oleh Datuk kita tadi ni, bukan satu benda yang mudah untuk kita memulihkan benda ni. Jadi kita perlu bagi masa, kita perlu bagi kepercayaan, kita perlu bagi peluang kepada barisan kabinet yang dilantik ini untuk pakat-pakat selaras. Dan saya juga nak menyeru, bukan kata nak bagi nasihat ke apa, kita ni siapa nak bagi nasihat kat mereka, supaya kita nak tengok kementerian mana-mana pun tolonglah guna pakai pentadbir yang ada di kementerian tu. Kalau kementerian tu ada KSU, ada TKSU, tolonglah tanya habang. Masuk ke kementerian, tanyalah apa perlu kita buat, benda baik kita teruskan, benda yang tak elok kita buka-buka tinggal lah. Yang paling penting adalah kita bagi peluang, bagi ruang, bagi masa supaya kerosakan yang dibuat dalam tempoh singkat 22 bulan ni dapat diperbetulkan. Saya harapkan juga supaya institusi tabung haji kita ni terus diperkasa untuk orang Melayu. Kesian maklum yang duduk di kampung-kampung macam saya pun asal daripada kampung, ambil upah menyala ikan, ambil upah menyulam, simpan dalam tabung haji, tiba-tiba aset kita diperdagangkan begitu saja. Kesian kat mereka ni. Tolonglah saya menyeru kepada menteri yang bertanggungjawab. Betul, setuju. Dan dah balik pada struktur kabinet kita ni, kabinet baru ni, komposisi. Saya nak sentuh berkenaan dengan komposisi parti politik. Parti politik satu, lepas tu adakah komposisi mengikut negeri
Yang keduanya, sebab tadi pun ada soalan yang tadi Kedah dapat 1 Timbalan Menteri je saja kan. Lepas tu Menteri Wanita, Timbalan Menteri Wanita, dikatakan komposisi yang telah dibentuk ini komposisi yang tidak begitu seimbang banding dengan kabinet-kabinet hak lama kan. Apa Dr. Zaki boleh komen? Saya yakin Perdana Menteri telah melihat setiap keupayaan setiap menteri yang dilantik itu berdasarkan background dan keupayaan masing-masing. Dan apa yang menarik saya dari segi pelantikan ketua wanita UMNO sendiri kan, Datuk Dr. Nuraini sebagai mengetuai Kementerian Pengajian Tinggi, bagi saya sesuatu yang baru sebenarnya. Betul. Kan, sesuatu yang baru. Jadi satu pembaharuan di situ, dan kita boleh lihat macam mana seorang pemimpin wanita mengepalai sebuah kementerian yang saya rasa sangat penting, yang akan membawa masa depan, yang menjamin masa depan negara yang lebih baik lah. Sebab ni semua ni adalah IPT, IPTA pun semua ni akan berada di bawah kementerian ni dan telah dipecahkan daripada Kementerian Pendidikan. Jadi nampaknya Perdana Menteri nampak berfokus lah, berfokus dan meletakkan satu tanggungjawab besar kepada wanita untuk mengetuai kementerian ini. Jadi saya rasa satu penghargaan jugalah kepada wanita, kerana sebelum ni kalau kita tengok ni, kalau kementerian wanita ni memang standard lah wanita kan. Kalau yang lain-lain tu susah sikit lah kan, susah sikit nak jumpa wanita. Tapi ada juga yang live kita ni dia kata komposisi bersatu nampak dominan sangat. Macam mana? Yalah. Itu memang jelas lah kan. Itu tak, kita tak payah duk menafikan lah. Itu bila Perdana Menteri dari parti tu, dia akan pastikan orang-orang daripada parti dia, dan saya nampak jugalah mestilah dalam keadaan situasi politik semasa ni kan, bagaimana Perdana Menteri sendiri pun berada dalam kedudukan yang tidak stabil dalam parti dia sendiri. Jadi mungkin kedudukannya, posisi dia sebagai Perdana Menteri, dia akan menggunakan kuasa yang dia ada untuk tawar-menawar dengan ahli-ahli parlimen dalam parti dia tu untuk menyokong dia kan. Jadi benda tu kita tak boleh nafikan, satu ada game di situ lah. Dan kalau ikut percentage peratusan wanita dikatakan dulu kabinet lama sebanyak 18%, Perkataan Harapan bagi peluang kat wanita, yang maksudnya bagi memang hargai wanita. Tapi kalau kita ikut dari segi jumlah kementerian tu, percentage depa tinggi sebab depa sikit. Dan kita pun kalau ikut sekarang ni kabinet baru, kita 16%. 16% di mana dulu depa 4 je menteri wanita. Kita sekarang ni kita Perikatan Nasional 5 menteri. 5 menteri, yang terdiri daripada YB Datuk Seri Rina Harun, Datuk YB Datuk Nancy, YB Datuk Dr. Noraini, YB Zuraida, dan juga YB Datuk Halimah. Betul. Lima tokoh wanita ni diberi mandat yang besar, yang menganggotai kementerian-kementerian pun hebat-hebat. Betul. Yang penting-penting. Betul. Kan, bukan setakat orang kata kalau wanita, tokoh wanita ni menteri wanita aja. Kan? Lepas tu yang kabinet hak lama tu kata Kementerian Yobin dulu. Yobin. Besar kan? Besar sampai sekarang ni pecah tiga kementerian dia. Tapi kita tengok pencapaian dia cuma haramkan straw ya. Betul tak? Kalau katalah dia efektif sangat, tambah 3 kementerian yang sekarang pecah. Dulu dia jaga 1. Sungai Kim pun tak selesai. Saya tak nampak apa hukuman kepada masalah Sungai Kim tu itu. Kan? Apa yang pencapaian, apa yang hebat sangat yang dikatakan oleh Pakatan Harapan dengan menteri-menteri depa kan. Jadi itu dari segi komposisi. Dan bagaimana dengan Menteri Sabah dan Sarawak? Peluang yang dulunya dengan peluang sekarang, nampak banyak peluang yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak. Kali ni kabinet baru, siapa nak komen tu? Nizi ada nak komen? Saya ingin betul dia. Kalau kita tengok daripada segi Sabah, saya rasa tak ada kot. Sabah tak ada, dan peluang ini diberi kepada Sarawak. Saya rasa banyaklah kepada Sarawak. Ini merupakan satu benda yang bagus lah. Sebab Sabah dan Sarawak ni kita lihat dulu ni lepa banyak
nak kata tuntut lah kepada pentadbiran ni bagi peluang kepada kami supaya kami tidak dianaktirikan sebagainya. Sebab mereka juga merupakan salah satu penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita melalui pelantak minyak dan sebagainya, proses minyak apa semua di sana. Kalau Sabah kita lihat, kalau tak bagi itu mungkin saya rasa benda ni tak jadi satu kesalahan kot. Sebabnya mungkinlah Sabah pun tak mau nak bersama-sama dengan kerajaan ni seperti mana yang disuarakan oleh Ketua Menteri Sabah tu sendiri. Bahawa dia kata Kelantan pun boleh maju sebelum ini, takkan Sabah pun tak boleh kita nak abaikan. Itu soal penduduk, soal masyarakat di situ mungkin kita tak akan abaikan. Tetapi daripada segi proses pentadbiran ni, kalau Sabah tak mau nak bersama-sama dengan kita ni, mungkin tak tahulah. Kalau tak mau main, takkan kita nak bagi. Ada juga seorang Sabah PBS. Tapi dia tu lebih kurang macam bebas kot no. Dia duduk bawah gabungan besar Sabah. Mas Ongkili. Ya. Tapi saya tengoklah dia sebenarnya kalau kita pergi Sabah dan Sarawak ni banyak juga yang tertinggal dari segi pembangunan sosial, dari pembangunan infrastrukturnya memang banyak tertinggal. Dan mungkin juga menteri hak yang lama dulu tak efektif kan? Boleh jadi. Kan hak yang tak sokong lah ni. Mungkin tak efektif hak dulu. Jadi saya nampak seimbang jugalah bila dimasukkan menteri dan juga timbalan menteri daripada Sabah dan Sarawak, dan kita berharap segala pembangunan infrastruktur sosial dan sebagainya di Semenanjung akan juga dapat dirasakan oleh orang Sabah dan juga orang Sarawak. Sebenarnya Wabi, ada satu kementerian JPM tu yang memang menteri dia khas tanggungjawab untuk urusan Datuk Max, hal ehwal Datuk Max, Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Dulu dia pernah jadi menteri Mosti kita. So bagus. saya rasa satu perkara baru juga di situ. Maksudnya satu keutamaan diberikan melalui JPM, maksudnya khas jaga hal dan maksudnya nampak yang Mak Berhormat Perdana Menteri 8 ni dia memang berfokus lah kan. Berfokus satu tempat kan. Dan bila berfokus ni kita akan nampak dia keberkesanan dia akan lagi baik kan daripada duk mencacah merbah dan sebagainya kan. Dan okey, kalau contoh ada orang tanya mereka mempersoalkan tentang Kementerian Pendidikan. Pasal apa bagi dekat siapa? Dr. Razi Jidin yang kalah teruk masa pilihan raya dengan Tasiran Musa sampai hilang waktu taruhan. Tapi dia masih dilantik sebagai senator dan jadi Menteri Pendidikan, Menteri Kanan tu. Dia mungkin kita boleh sembang ke bab tu sikit. Ataupun mungkin dia ada dia punya potensi yang lain. Saya tak dapat profil dia mungkinlah pandangan daripada segi Tan Sri kalau boleh kita tengok sikit profil dia. Kita rasa mungkinlah kalau pilihan raya satu situasi yang berbeza, mungkinlah di situ dia tak ada pengaruh daripada segi parti, dia tak ada pengaruh untuk menang pilihan raya, tetapi daripada segi pentadbiran ataupun kerja buat dia, mungkin dia berpotensi di situ. Saya fikirkan takkan saja orang nak lantik pun kalau tak pandai buat kerja. Macam Dr. Zaki lah, kita tengok hari-hari dalam Facebook, kalau dia tak berpotensi ni sungguh dia tak ada dalam Facebook hari-hari. Tapi Dr. Razi ni memang background dia memang hebat lah. Kalau tengok dia pengalaman jadi lecturer di Australia dalam bidang forensik accounting kan. Jadi saya rasa mungkin Perdana Menteri perlukan orang yang ada pengalaman luar negeri dan tengok macam mana sistem pendidikan di luar negara yang boleh kita aplikasikan dalam sistem pendidikan dalam negara kita. Kira dia pandai buat kerja lah. Itu je saja. Dr. Muhammad Razi Jidin, Senior Minister of Education kan. 41 tahun. Umur muda 41. Sama sebaya dengan saya juga. Kita sebaya ya, kita sebaya. Bachelor of Commerce Accounting, Master UUM, PhD Canberra, Australia. So dia ialah dia ada qualification yang hebat dan mungkin ada juga pencapaian dia mungkin dia tak pandai dari segi politik. Dia mungkin berlatar belakang
pendekatan yang baik untuk pendidikan. Betul. Dia pun sekarang ni pendidikan dah pecah dua kan. Satu pendidikan pelajaran dan pendidikan tinggi. Tapi betul, kita nak kena ubah juga. Kadang-kadang tak semestinya yang berjawatan dalam politik tu nak menerajui pentadbiran. Betul. Kita kena pergi juga kepada merit, by qualification, by merit dan sebagainya, by kepakaran bidang dan sebagainya. Dan saya nampak kabinet baru ni ada wujudkan yang sebegitulah. Teknokrat masuk, bukan ahli politik memegang satu jawatan yang hebat, yang penting. Beberapa jawatan yang penting dalam kabinet baru dibagi kepada bukan ahli politik, yang kalah politik pun. Yang dilantik senator. Yang kalah politik pun. Bagi saya satu budaya politik barulah. Kan, maksudnya kalau dulu presiden parti mesti jadi Perdana Menteri kan. Jadi macam ini negara maju di Amerika, macam pengurusi parti Demokrat bukan akan jadi presiden Amerika. Tak semestinya kan. Orang lain akan bertanding sebagai presiden Amerika Syarikat. Pengurusi parti akan in charge hal ehwal parti. Pastikan urusan parti berjalan dengan lancar. Kan. Jadi orang yang dalam pentadbiran dia akan fokus pada pentadbiran. Tapi saya nampak budaya ni mungkin susah sikit lah di Malaysia dan di negeri Kedah dan sebagainya. Tapi perkara ni perkara yang boleh kita ambil lah. Maksudnya satu kematangan politik. Kan, orang dalam parti dia pun akan buat kerja parti, dan kalau sampai masa dan sesuai dengan keadaan dan ketika, dia pegang jawatan dalam kerajaan. Jadi dalam Muafakat Nasional kita dah tunjukkan. Ya, betul. Kita presiden kita dengan presiden PAS tak ambil menawarkan untuk tidak. Betul. Bukan menawarkan untuk jadi menteri, menawarkan untuk tidak jadi menteri. Betul. Kalau tidak, so jadi macam tu lah. Bisa. Presiden PAN jadi Menteri Pertahanan. Allah. Sebab pendekatan yang dia ambil dulu, dia ambil ikut komposisi parti. Siapa yang jawatan tertinggi mesti menjawat Menteri Kanan dan sebagainya. Betul. Saya nampak Pakatan Harapan dulu sebenarnya dia orang tak ada formula. Betul. Pakatan Harapan dulu dia ikut formula Barisan Nasional. Okey. Tapi tak ikut. Bukan formula Barisan Nasional, bukan macam tu. Bukan. Maksud saya macam ni. Formula Barisan Nasional di mana ketua-ketua parti komponen dapat pos menteri kanan. Okey, menteri kanan. Tapi kita kena tahu formula Barisan Nasional tu, sebab menteri-menteri kanan ataupun ketua-ketua parti dalam komponen tu memang orang yang berkelayakan. Memang hebat. Tapi kalau Pakatan Harapan lepas dia menang tu, dia guna formula Barisan Nasional, ambil Mak Sabu, ambil orang macam tu, itu yang jadi weng. Itu yang menyebabkan kerosakan. 22 bulan. Dan kita nampak kabinet baru ni satu struktur kabinet yang seimbang. Dan kalau dalam konteks orang muda pula YB, apabila yang menarik saya lihat, apabila timbalan menteri yang juga daripada orang muda, iaitu YB Shah daripada Paya Besar. Maksudnya orang muda ni juga diletakkan dalam satu ministeri yang sangat-sangat penting, iaitu Menteri Kewangan. Timbalan Menteri Kewangan YB Shah. Menteri Kewangan 2. Ya, tadi betul pasal yang tadi saya tanya pasal Sabah dengan Sarawak tadi tu, memang ada 2 menteri dari Sabah. 3. 2-3. Satu PDS, kemudian 2 Datuk Max, Ronald Kendi. Ronald Kendi Pertanian. Jadi seimbang lah. Kita nampak satu kabinet baru yang matang dan seimbang untuk menyelesaikan masalah-masalah kerosakan. Dan bila duk sebut banyak sangat kerosakan ni, kita tak sentuh lagi sebenarnya pasal kerosakan ni. Hampa tak habaq pun. Kan? Apa sebenarnya kerosakan yang hebat, yang maha hebat kerosakannya. Tadi Hayazi ada sentuh pasal tabung haji. Kan? Tabung haji tu yang utama lah, yang memang kita semua tahu, kita semua rasa dividen tabung haji yang terendah sebegitu rupa. Dividen ASB yang terendah sebegitu rupanya, kan? Lepas tu bagaimana aset negara yang dijual, rizab tunai dijarah 104 bilion sampai Petronas diturun penarafan oleh Moody's yang menjaga audit tu, akreditasi dan sebagainya, bulan Jun buat pertama kali dalam sejarah. Lepas tu rizab bank negara dah kurang, dividen KWSP pun paling rendah dalam sejarah. Hibah tabung haji tadi saya dah sebut dah. Dividen LT80
dividen LTAT, pertumbuhan KDNK dan sebagainya. Jadi pasal kerosakan ni ada siapa lagi nak cerita, nak komen pasal kerosakan ni? Ada sikit ni aku tanya. Ada yang tanya? Sebab apa di Kedah ni dia sebab satu PBBM ni kira dia punya tempat Kedah lah kan, di Kedah. Bekas Perdana Menteri 7 dan 7.I 7I pun daripada Kedah. 7I Macam tu 1.5I 477I. okay. Tapi sebab apa Kedah cuma dapat satu saja menteri. Seolah macam nak melemahkan Kedah sebab Kedah ni PBBM jadi pembangkang lawan dia punya presiden. Sebab boleh kita macam sebab tu ke? Cik Eri macam mana tadi? Tak bagi ni nak respon pasal tadi. Pasal tadi yang terumit tu. Ya, pasal kerosakan yang 22 bulan tu, ada satu kerosakan ni yang mereka bangga-bangga sangat. Parti macam page Facebook dengan Twitter DAP, dia ada post malam 2 hari lepas malam kot, dia dah beritahu benda tu kerosakan tapi dia bangga, iaitu tukar GST kepada SST. GST kepada SST, dan GST ni adalah untuk menyediakan negara untuk masa macam ni lah, COVID-19, tourism pelancongan, lambapan ekonomi jatuh. Lepas tu ni semua airlines akan potong gaji staff, higher management semua dah potong. Tapi sekarang ni kita tak ada benteng pertahanan GST tu. Kita hanya mengharapkan kepada petroleum, minyak. Itu pun diurang-urangkan minggu depan satu barrel akan jadi 24 USD setong. Yang tu tak tahulah kita nak ambil. So tercapai lah kita RM1.5 minggu depan RM1.5 lah. Janji harga minyak tu di ni. Kalau nak ikut pasaran lah. Ikut pasaran lah. Dan ni pun pengusaha-pengusaha sesi minyak pun dah bersuara. Dia nak minta kerajaan. Kalau dulu orang gelak dekat Tuk Mat Maslan pasal GST tu lah, orang ingat lah. Apa impact dia. Kita tak ada GST tu. Benteng pertahanan terbesar. Hasil kerajaan makin kurang, tak ada langsung daripada hak yang collection GST kan. Dan kita tak boleh nak bagi balik kepada rakyat bantuan-bantuan tu. Kita tengok yang negara yang telah bersedia adalah Arab Saudi. Dia VAT samalah GST, VAT dia buat 6% dan dia boleh tutup negara dia daripada orang luar nak masuk main umrah sebab dia dah ada benteng pertahanan tu dah. Dia tak kira, dia tak bergantung lah pada hasil minyak tu. Kalau dia bergantung pada hasil minyak, dia mesti buka dah. Dia tak kira lah COVID-19 ke apa, tak kira hasil negara. Cukai. So GST, VAT 6% tu dia dah prepare dah Arab Saudi untuk nak menghadapi krisis ekonomi. Dan kemungkinan besar dikabarkan haji tahun ni pun mungkin cancel. Untuk ibadah haji tahun ni pun mungkin cancel sebab dia daripada nginjak visa tu kemasukan tu 15 Mac, dia nginjak 15 April. April dah dekat puasa. Berkemungkinan besar haji pun kita cancel tahun ni. Kalau kita tengok tajuk ni memang berat dan tajuk ni masih lagi panas dan kita pun masih lagi orang kata baru umum, lepas tu baru angkat sumpah dan sebagainya kan. Jadi kita mai pagi ni tiba-tiba aja jom kita sembang pasal yang ni pun mai loleh terus mai duduk aja kan. Tak ada nak study apa, tak ada, kita pun tak ada nak jumpa, nak sembang-sembang kan. Jadi ada juga yang terlepas lah apa semua kan. Data kita pun baru sambil Google dan sebagainya. Tapi terima kasihlah pada Facebookers kita yang tengok live ni kan. Jadi ramai dan banyak bagi input kan, dan apa betul apa yang tak betul kita yang terlepas pandang semua. Ini Abu ni dia terima kasih kita punya fakta. Ya, terima kasih Abu kan. Terima kasih kepada Kak Fauziah Taib pun ada. Dan eloklah bila kita buat perbincangan macam ni sebab kita santai je. Sebenarnya kami tadi saya nak jumpa Datuk Suraya sebab depa kata kerajaan kami ni nak tukar lah kan. Tak lama dah kan. Lagi PC je. Tunggu tu mai pejabat UMNO Minggu depan kita sembang bab tu pula. Kan. Lepas tu mai pejabat UMNO ni jangan kata jom kita sembang kabinet. Pasal kabinet boleh pergi buat baju Melayu dah kot. Lepas tu ni jangan kata jom kita mai sembang-sembang. Mai sembang kabinet baru. Tapi balik pada ni Datuk tadi yang Cik Nizam kata, dia kata
apa saya di Kedah ni kurang diberi peluang. Saya rasa mungkinlah yang pertamanya mungkin kau ada dilema sebab mentadbiran Persekutuan diteraju Liga Bersatu, main di Kedah pun bersatu lagi. Tetapi kita pun tak tahu hala tuju lepas ni macam mana. Sama apa ni sekali ke pecah peluang, pecah dua pun kita pun tak tahu sebab tak ada ikrar, tak berlaku pemecatan, tak berlaku apa-apa pergabungan ke apa ke. Dan saya depa pun duk hentam presiden depa. Kita pun tak tahu yang mana pengurusi, yang mana presiden. Kita duduk tengok dalam telefon ni kata berapa belas bulan ni nak ada rapat umum lah. Apa tujuannya? Nak memperjelas. Kita pula defend presiden apa no? Saya rasa kita sekarang ni mempersetujukan ataupun kita mengatakan bahawa yang Amat Berhormat Perdana Menteri 8 iaitu presiden parti Bersatu ni kan, kita yang mempertahankan dia, kita yang mengakur yang kita bagi laluan yang kita bincang hari ni kata okay, it's good decision, kabinet baru yang bagus dan sebagainya, dan kita akan bagi sokongan terhadap Perikatan Nasional. Tapi nampaknya di Kedah ni kan, Parti Bersatu Kedah ni dia duk pi yang jelajah apa tadi tu? Padat rakyat. PMR 20. PMR 20 ni betul hantam Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8 ni, yang itu merupakan presiden mereka. Yang ni yang saya faham. Saya itu tak faham. Itu perkara biasa sangat. Sebab Datuk Mukhlis ni dia memang macam tu lah. Dulu masa duduk dalam Barisan Nasional pun dia kira dia lah. Dia tak buat apa pun dari Kedah ni. Tak tahulah, saya lah rakyat lah kan. Saya rasa lah kalau dia ada buat apa-apa tak apalah. Kita rakyat lah. Kita rakyat lah kan. Cuma kita nampak bola je lah. Tu pun habis duit JLC dengan balak kan. Kalah dah. Maknanya dapat 4-3. Dia pun tanya ni. Gaji tak bayar. Boleh jadi. Naknya tak elok lah, dan banyak lagi lah isu dan sebagainya. Saya tengok Wabi, ada orang tanya macam mana kabinet ni dia boleh menyelesaikan tak masalah-masalah yang berlaku. Sebab kita betul apa nama, kalau kita tengok kan semua setiap seorang tu dia ada kepakaran dia kan. Syamudin dengan diplomasi dia, inovasi sains dengan YBKJ-nya. Ingat macam mana dia pun boleh selesai masalah. Saya rasa pertama sekali saya rasa cabarannya jadi ibarat ni macam kerja buat macam Bandaraya Raya lah. Majlis Bandaraya BS. Nak kena cuci dulu. Cuci sampah. Kan? Sebab yang tinggal ni sampah terlampau banyak. Bukan nak kena sanitize COVID-19 semua sekali lah kira. Semua nak kena angkut, nak bersih apa semua dulu. Saya rasa hak tu saja pun banyak kerja dah. Cuci satu, sanitize lagi tu. Betul. Betul-betul bersih. Lepas tu baru nak fikir macam mana nak buat pembangunan dan sebagainya. Jadi peringkat awal ni yang tu lah yang saya nampak masalah. Kadang-kadang jadi saya boleh anticipate lah. Kadang-kadang duk angkut sampah kan ada tinggal juga sampah sikit-sikit tu. Yang tu depa akan guna isu tu. Saya berani jamin. Pembangkang geng harapan, kata harapan depa akan guna sampah sikit-sikit tercicir ni depa akan guna untuk balon. Tapi sedangkan sampah depa yang banyak ni kita dah angkut lori dah. Kita dah clear dah, insya-Allah lah. Betul. Kan? Jadi saya nampak depa akan politisasi benda ni, tetapi sekurang-kurangnya penting sekarang ni negara sedang berhadapan dengan satu isu bencana lah, bukan saja segi bencana kesihatan, bencana ekonomi. Kan? Semua kelebihan ekonomi COVID-19 ni telah menyebabkan semua slow. Semua industri, pelancongan dan sebagainya semua slow. Jadi kerajaan perlu memberi perhatian kepada rakyat yang terbawah lah. Rakyat yang di bawah ni yang terkesan dari segi perniagaan, macam-macam lah, dari segi kesihatan dan sebagainya. Jadi itu yang perkara pokok yang perlu diutamakan. Itu yang saya cakap tadi, bottom line dia kan, hebat mana pun menteri dan timbalan menteri kita yang memang kita tahu hebat-hebat semua yang telah dilantik tu, bottom line dia semuanya nak kena bantu dan selesaikan masalah rakyat ni. Apa juga kerosakan yang telah dibuat oleh orang kata 22 bulan yang lalu, masalah tu efek dia kepada rakyat. Nak betul itu juga pun untuk rakyat juga. Kan, memang tadi kita pun tengok banyak interview lepas angkat sumpah tu, semua menteri dan timbalan menteri kata is really big challenge untuk depa. Dan kita percaya siapa yang dilantik dan sebagai menteri dan timbalan menteri ni orang yang hebat dan insya-Allah boleh menerajui. Cuma kita ni sebagai rakyat ni, sebagai rakyat di bawah, saya nak letakkan kita di dalam
di dalam tempat rakyat ini. Harapan kita supaya kabinet ini akan menyelesaikan masalah-masalah sara hidup, masalah-masalah ekonomi, peluang pekerjaan, masalah sosial, masalah anak muda anak muda dan juga belia ni, masalah pendidikan, masalah rumah, masalah harga-harga getah, masalah sumbangan-sumbangan secara one off, sumbangan BRIM dan sebagainya, kemudahan-kemudahan infrastruktur, pencapaian internet 3G, 5G, 6G dan sebagainya. Ini ni rakyat ni, harapan rakyat macam kita ni untuk kabinet baru selesaikan. Dan kalau boleh saya minta semua bagi menjurus kepada sektor-sektor tadi yang saya sebut tadi tu. Kita sebagai rakyat, apakah harapan kita kepada kabinet baru? Mungkin siapa nak mulakan dulu? Lalu. Okey, baik. Pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada semua barisan kabinet baru tahniah atas pelantikan semalam yang setelah angkat sumpah di Istana Melawati semalam. Dan saya harap fokus menteri-menteri tersebut adalah untuk membangunkan negara. Kita dah tak boleh fikir dah apa yang mereka buat apa semua ni. Kita hanya fikir apa yang kita nak bersihkan, apa yang kita nak develop balik negara ni. Apa orang kata, let the bygone by the bygone. Maksudnya apa yang lepas biarkan lepas. So kita develop balik negara kita. Dan harap juga utamakanlah anak-anak muda ni. Macam anak-anak muda ni akan jadi pelapis kepada pentadbiran negara. Kalau dapat kita lihat macam YB Menteri kata dulu nak bagi kerja. Tapi sampai sekarang pun tak ada kerja. Sama aja. Dia pun tak ada kerja dah. Dia pun dah tak ada kerja. Dia pun tak ada. Ni daripada hati anak muda kan. Okey. Dan zaman depa juga mewujudkan orang muda ni nak kerja hanya declarable SP, tak ada pencen. Dan dia pun dah tak ada pencen sekarang ni. Jadi kita harap kabinet baru ni betul-betul develop balik negara. Bina harapan untuk anak-anak kecil dan pastikan negara standing balik, hebat balik macam standing dengan negara-negara dulu. Ya, insya-Allah. Ya, anak muda. Anak muda. Harapan kepada kabinet baru. Saya pun sama macam Amirul juga. First sekali saya nak ucap tahniah kepada kabinet baru yang telah dilantik semalam. Jadi harapan saya untuk kabinet baru ni, terutama kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Marikan, memperkasakan balik belia-belia yang ada ni. Betul. Yang 22 bulan ni memang rosak terus peserta-peserta belia ni. Dan saya harap yang definisi belia tu kita tengok semula lah. Daripada 35 tahun ni 30 tahun tak sempat nak buat apa. Depa keluar, kalau ikut kronologi, keluar SPM 17 tahun, ada masuk diploma atau degree 22 tahun, 23 tahun baru habis. Dia nak cari kerja 2 tahun, 3 tahun nak terlibat dalam belia, nak pergi ke high ranking, nak jadi betul-betul develop tu tak sempat. Tiba-tiba dah habis dia punya dia punya term tu 30 tahun. Dia memang kalau dekat negara maju memang 30 tahun sebab depa punya, kita cerita sikit lah, depa punya develop untuk mak-mak ni awal. Kita lepas habis tak dapat kerja baru kita nak start masuk NGO. Kalau macam ada setengah-setengah yang macam Amirul ni, dia start dengan universiti. Betul. Atau politeknik, atau universiti sini ada diploma daripada start masuk MVP. Yang tu yang sebahagian kecil, bukan sikit sangat. Yang ramai lagi ni depa tak peduli pun. Yang depa tahu dekat media sosial. Media sosial, depa tengok media sosial, tapi bila depa masuk ke dalam NGO ataupun ke orang kata ke saluran yang ada, tak kisahlah belah mana pun, baru depa tahu betapa susah cakap media sosial. Memang senang. Tulis komen sikit beribu-ribu. Tapi hampa ni nak interject sikit. Tapi hampa ni anak-anak muda ni kira serik tak dengan Pakatan Harapan ni? Serik tak dengan janji-janji mohong masa PRU yang hampa lah sebenarnya undi penentu masa dulu ni, hak yang kalih ni. Yang kalih. Adalah banyaklah kawan saya daripada dalam grup. Tapi serik tak dalam grup WhatsApp ke, dalam mana-mana grup WhatsApp lah. Sebelum ni sampai tak letak dia kat sini lah pula, dia patah grup mana. Sampai nak balik undi Najib ni, kita kata kita mesti jatuhkan Najib.
percaya sungguh-sungguh Najib ni Masa dulu. masa dulu ni Datuk Seri Najib ni. Lepas 2-3 bulan tu kita kena ubah balik kot Fizi. Saya tak reply bagi sudah. Saya pergi kat Ampar lah. 3 bulan. Dah terlewat 2-3 bulan dah terlewat dah. Jadi sekarang ni mereka tak bincang dah pasal tu. Lepas 22 bulan ni depa ni lompat sampai di atas tembok lah. Mereka tak cakap apa dah. Tak cakap apa dah. Mereka senyap lah, mereka tahu dah. Malu. Pakai isi baru UMNO apa? Isi orang UMNO. Saya jadi anak muda ni yang ada ni memang dah ramai dah kawan saya saya PKL beritahu menyesal undi apa. Yang paling serik sekali adalah Serik dan PTPTN lah. Yang ada seorang tu menyesal undi ni omak. Ya. Semoga diberi hidayah, kepada anak-anak muda kita, pelapis-pelapis ni. Apa ni beliau TPRU 15. Jadi harapan akhir sekali Dr. Zaki. Saya tadi semua dah ucap tahniah kan. Saya nak ucap pada pembangkang lah. Kata harapan, saya nak beritahu kita kena move on. Saya nak beritahu kat mereka, move on lah. Cukup lah. Kan? Terus ada bawa apa kempen-kempen lagi, jadilah pembangkang yang berkesan. Seperti mana kita dulu kan, kerajaan orang Barisan Nasional dulu, kita jadi pembangkang yang berkesan. Sebab buktinya kita telah buat banyak U-turn dasar yang dibawa oleh Pakatan Harapan pada masa tu. Jadi macam-macam lah yang kita dah buat. Kita bagi tekanan dan mereka U-turn. Jadi kali ni pun jadilah pembangkang yang berkesan dan move on lah. Jangan duk petikai lagi bab pintu belakang, bab apa ni lah benda-benda yang ni lah, petikai yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi saya rasa stop kat situ. Kalau kita nak jadi nak bina balik kerajaan, nak bina balik negara kita kena berlapang dada dan kita kena teruskan dengan agenda pembangunan. Itu saja. Ya. Terima kasih Dr. Zaki. nak tambah sikit. Ya, akhir sekali. Akhir lah. Cepat kita. Dia bukan apa, saya memang setuju dengan kira panel lah. Panel kaki sembang kita. Sebab kita kena, bila dah jadi macam ni, tadi Dr. Zaki kata kena move on ni, tapi saya menyeru pula kepada pihak yang dah jadi kerajaan ni pula, kita kena berlapang dada. Kemudian kita jangan ada perasaan kecewa. Jangan ada perasaan kecewa pasal apa aku tak boleh jawatan ni, pasal apa aku tak dapat yang ni, pasal aku tak dapat ni. Yang paling penting adalah kita memulihkan kembali negara, supaya kita berada di landasan yang betul balik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menyeru kepada kepimpinan yang barisan kabinet semua, binalah jabatan yang baik di antara negara-negara yang ada negara serumpun ni. Sebab kita tengok hubungan kita pun sejak kebelakangan ni dengan negara-negara luar yang banyak membantu kita sebelum ini menaikkan ekonomi dan sebagainya, kita dah ada jurang, dah jauh lah ni. Kita pulihkan kembali hubungan kita supaya kita balik kepada landasan seperti kepimpinan yang terdahulu. Daripada ekonomi kita cantik, daripada segi rakyatnya hidup sejahtera dan sebagainya. Itulah saranan dan akhir sekali tahniah kepada barisan kepimpinan yang baru dilantik dan mengangkat sumpah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada kaki sembang kita, kawan-kawan sembang kita pada hari ini. Memang tajuk yang sangat berat dan panas. Semua nak bagi pendapat, tapi saya nak tinggalkanlah beberapa perkara kepada semua Facebookers kita kan. Kalau boleh nak bincang-bincang terus kat dalam live tu ke apa. Kita rasa seronok bila kita dah dapat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru. Kita dah dapat kabinet yang baru dengan anggota-anggota kabinet yang hebat. Dan kita berharap adakah kabinet ini akan terus membincangkan hutang-hutang negara yang daripada dulu pun kabinet lama duk cerita pasal hutang negara saja. Kabinet lama juga selalu duk cerita pasal kesalahan kabinet lama. Tak ada pun cerita apa yang depa nak buat kan. Depa cerita pasal kabinet lama dan kita nak tengok kabinet ini akan hala tujunya ke mana. Adakah akan terus memboikot sawit daripada India, China dan Eropah yang telah memberi satu impact yang besar kepada kita, kepada negara kita. Adakah subsidi baja akan terus dipotong 50%? Adakah penerima bantuan sara hidup nelayan akan terus dipotong? Akan dipotong lagi penerima BRIM. Dulunya BRIM, sekarang basah, lepas ni tak tahu nak jadi apa, kering ke apa kan, kita tak tahu. Ini saya tujukan kepada kabinet yang baru daripada Kedah secara live hari ni, kita kata. Dan adakah bajet keselamatan sekolah akan terus dipotong? Bajet kebersihan sekolah akan terus dipotong? Adakah 27 IPG yang nak ditutup dan ada yang telah ditutup ataupun yang telah diubah fungsinya itu akan terus berlaku? Ini antara. Dan akhir sekali saya nak bangkitkan di sini, adakah kabinet ini akan melihat semula berkenaan dengan tabung haji kita?
dan juga aset-aset negara kita. Kes adib khususnya, adakah mereka akan buka semula Islam nak dibuang daripada MyKad? Tolonglah tengokkan berkenaan dengan perkara ini, dan kes LTTE yang telah dibuang dan digugurkan itu. Tolonglah Kabinet baru memberi perhatian kepada kes LTTE ini, dan kes lagi satu, kes bekas Menteri Kewangan kita yang telah dibuang satu ketika. Kes terowong lah. Yes. Jadi tolonglah Kabinet Wajib. baru lihat semula. Kes banglo. Dan banyak lagi kalau kita nak senarai kerosakan, kita nak senarai, nak ajukan kepada Kabinet, mungkin kena buat live yang lain. Ini antaranya. Dan terima kasih kepada semua untuk sembang santai kita berkenaan dengan topik hari ini. Bila kita baca surat khabar pasal Kabinet baru, kita pun sembang pasal Kabinet baru. Betul. Terima kasih kepada pendapat-pendapat, dan kita bukan semestinya pendapat kita ni nak semua kena betul. Sebab itulah kita kena buat sembang. Bila kita sembang, mungkin pendapat hang betul, mungkin aku boleh kalau salah boleh perbetulkan. Dan live Facebook kita pun kalau kita salah, mereka pun boleh interact dengan kita. Sebab tu kita ucapkan banyak terima kasih kepada penerangan UMNO Negeri Kedah, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Suraya Yaakob, yang mana telah menyediakan platform ini supaya kita sentiasa berinteraksi dan berinformasi. Jadi terima kasih kepada semua kru-kru sembang santai pada hari ini. Assalamualaikum.